Izinkan saya memberitahu anda, salah satu perkara yang paling menakutkan yang anda dan saya semua fikirkan adalah ketika kita berdiri di hadapan Allah dan kita harus menjelaskan kepada Allah mengapa pemberian La ilaha illallah yang diberikan kepada kita, diberikan kepada saya dan kurniaan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, seruan itu dengan mudah kita sepatutnya dapat tanam di dalam hati generasi muda kita. Tapi kita gagal melakukannya kerana kita terlalu sibuk dengan perkara lain. Sibuk sangat. Sehinggakan dua generasi yang akan datang atau satu generasi yang akan datang, tidak ada yang tinggal untuk mengatakan La ilaha illallah. Kita mesti menjawab pada Allah akan hal itu. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Setelah kian lama masa berlalu, hati mereka menjadi keras, kebanyakan mereka korup. Itulah sebabnya saya ingin berkongsi ayat-ayat ini dengan anda. Kebimbangan ini nyata. Jangan fikir semua orang ingat keluarga mereka sendiri kebal. Keluarga mereka selamat. Sekiranya ada orang yang mempunyai hak untuk berfikir bahawa keluarga mereka selamat, ialah pasti Ibrahim AS. Ibrahim AS boleh mengatakan, aku membesarkan anak-anak aku dengan betul. Dan beliau telah berjaya. Anaknya begitu rela tunduk kepada Allah SWT. Ya abatif ilma tu'mar. Buatlah apa saja yang diberitahu kepada kamu. Sekiranya Allah menyuruhmu memotong leherku, potonglah ayahku. Tak mengapa, demi Allah. Falamma aslama wa tallahu lil janin. Ketika mereka berdua menyerahkan dan dia menundukkan kepalanya. Dan juga ayah itu Ibrahim AS, beliau sangat risau akan anak-anaknya. Dia berpaling kepada Allah dan berkata, Wajnubni wa baniyya an na'budal asnam. Saya amat terkejut dengan kata-kata ini. Falam yakul alaihi salam wajnubni wa zuriyati. Wajnubni wa zuriyati an na'budal asnam. La wajnubni wa baniyya an na'budal asnam. Dia berkata kepada Allah, Ya Allah, peliharalah aku dan peliharalah anak-anak aku dari menyembah berhala. Sekiranya dia mengatakan zuriyati, itu akan bermaksud jaga saya dan anak-anak saya serta cucu-cucu mereka dan cucu-cucu mereka dari menyembah berhala. Dia tidak berfikir sejauh itu. Dia bimbangkan dirinya dan anak-anaknya sendiri. Walaupun mereka masuk ke Islam. Ya Allah, adakah itu bermaksud kita selamat? Kamu satu-satunya yang menjaga keselamatan kami. Jauhkan kami dari jatuh ke dalam penyembahan berhala. Rabbi innahunna adlalna kathiram minan nas. Saya amat terkejut dengan doa itu. Saya betul-betul terkejut. Itulah rumah yang dia bina. Itulah rumah yang dia bina bersama anaknya. Dan dia kembali dan inilah kota Mekah yang berkembang pesat di mana semua orang menyembah Allah. Dan dia masih bimbang bahawa, Ya Allah, peliharalah aku dan anak-anak aku dari menyembah berhala. Dari jatuh ke dalam itu. Jadi sekarang perkara terakhir yang ingin saya kongsikan kepada anda mengenai anak-anak kita. Hanya untuk memikirkan bagaimana Islam harus menjadi perkara yang ada kesedaran, bukan hanya dengan amalan praktikal. Bukan hanya kami biasa pergi Jumaat. Tidak, itu tak cukup. Saya bagi tahu anda sekarang. Anda mungkin tersinggung dengan apa yang akan saya katakan, tapi tak apa. Saya lebih suka anda tersinggung dan melakukan sesuatu mengenai perkara ini dari tidak. Untuk diri anda sendiri, untuk keluarga anda sendiri, anda tahu ini masalah kita. Setiap kanak-kanak yang jatuh dalam keraguan, setiap kanak-kanak yang lebih mementingkan video games daripada mereka mementingkan kitab Allah. Anda tahu kita yang rugi. Apa yang ingin saya ceritakan adalah berhala. Ibrahim AS risau akan berhala. Kami tidak mempunyai masalah itu. Tidak ada patung kat sini. Tidak ada salib kat sini. Kita takkan bimbang anak-anak kita akan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tetapi anda perlu memahami apa itu berhala. Apa itu sanam. Setiap generasi mempunyai berhala sendiri. Setiap era mempunyai berhalanya tersendiri. Berhala kita hari ini adalah, by the way, berhala adalah sesuatu yang anda sembah. Sesuatu harapan yang anda kaitkan kepada sesuatu yang anda fikirkan sepanjang masa. Sesuatu yang menggantikan tempat Allah di dalam hati anda. Itu idola. Dan dengan mudah pada zaman kita, teknologi boleh menjadi idola. Sangat mudah pada zaman kita, wang boleh menjadi idola seseorang yang mereka sembah. Yang mereka sayangi hanyalah duit. Yang mereka sayangi hanyalah penampilan. Yang mereka sayangi hanyalah gadgets. Kamu tahu, orang menangis. Orang menangis kerana tidak dapat membuat haji. Dan sekarang anda mempunyai orang yang menangis kerana mereka tidak mempunyai iPhone 12. Kamu tahu, mereka mengalami krisis rohani kerana mereka tak ada PS5. Anda tahu saya hanya mempunyai PS3, saya tidak mempunyai PS5. Kamu tahu, mereka menangis, anak-anak kita seperti menangis kerana perkara ini. Apa yang telah kita lakukan? Kita telah mencipta berhala untuk anak-anak kita, bukan mereka yang bersalah.
Apa yang anda letakkan di hadapan mereka, mereka akan menjadi obses dengannya dan kemudian anda tidak boleh menyalahkan mereka kerana obsesi yang timbul. Saya bukannya mengatakan anda tidak. Maksud saya semua anak-anak saya main games. Saya pun main games dengan dorang. Tetapi kena ada keseimbangan yang harus dicapai. Anda tidak. Tugas anda bukan hanya untuk memberikan anak-anak anda kemewahan ini semua dalam hidup mereka dan tiada benda lain. Maka perkara-perkara ini akan menjadi idola mereka. Ini semua yang akan mereka sembah nanti. Inilah semua harga hidup mereka nanti. Anda tahu berapa kali saya mendengar cerita mengenai remaja, lelaki dan perempuan Muslim, anak-anak remaja. Aku tak percaya kepada Tuhan. Jangan kacau aku. Aku nak main games je. Jangan kacau aku. Dan kedua-dua perkara itu berkaitan. Tuhan itu diganti dengan Tuhan yang lain. Itulah yang berlaku. Ini adalah ketika anda bermain 8 jam, 10 jam sehari. Anda tahu tetapi kita berfikir, oh kita Muslim. Sekurang-kurangnya kita pergi solat Jumaat. Sekurang-kurangnya kita buat sesuatu pada hari raya. Kita buat kuih raya di hari raya. So kita okey je. Inilah walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'an. Sekiranya kamu terus mentaati Allah dan utusannya, tidak ada perbuatanmu yang akan disia-siakan.